Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya, bermaksud wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sambung bacaan kitab buku kita Kejahilan, dan kita sampai hari ini kita baca 1.4, penyesalan manusia atas kejahilannya di hari kiamat. Muka surat 3. Dekat sikit. Okey. Oh, okey, tak dengar. Tapi saya rasa macam kuat sangat. Okey ya. Pada suara saya tu dia punya berdesing, saya sakit telinga dengar. Dia kata dia ni dekat sangat mat. Boleh lah? Lagi angguk tu okey ya. Muka surat 3 dulu kita dah baca. Ni saya ulang sikit. Okey. Saya letak pendahuluan tentang agama bagi orang yang nak nafi. Kata aku semayang, siapa hidup aku tak tenang. Aku sedekah banyak, pasal rumah ada masuk pencuri lagi, contohlah. Okey. So mulut dia tak apa boleh nak jaga sikit, pasal dia belum biasa kena cili mulut dia kan. So agama sama ada dari segi barat atau Islam, saya letakkan dua-dua di sini. So you tak boleh nafi agama tu baik. Jadi itu yang saya nak beritahu. Jadi agama kita Islam, sejauh mana kita belajar dia, kita dalami dia, kita hayati dia, kita sayang dia. Itu poin. So Islam agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal dalam. Selesai. Kemudian baru saya ajak kita perhati, tinjau 1.2, definisi jahil. Okey. Silap kita ni cuma kadang-kadang tak mau ambil tahu. Kadang-kadang kita tak mau ambil tahu. Yang ni tak betul, yang ni agama larang, agama suruh, yang ni sekian-sekian. Kita tak peduli benda tu. So saya ajaklah cuba tengok definisi jahil tu apa dia, faktor kejahilan dan pembahagiannya tu apa dia dua. Dulu kita sebut. Dan ada yang berlaku pada orang yang berilmu, ada juga yang berlaku pada orang awam. Dengan perangai dia tak elok, memberi mudarat pada orang lain. Dari segi psikologi dulu kita sentuh sikit. Tekan anak. Tekan push semua tak kena. Isteri dia, suami dia. Last sekali stres, down mental. Sebab apa? Kita yang buat. Bila dia dah mental tu, salahkan dia lagi teruk buat, terus duduk. So berubah, sama ada orang awam ataupun orang yang berilmu. Orang yang berilmu dulu kita sentuh sikit. Kalau dia jahil tapi dia tak memberi mudarat pada orang lain, kita sebut basit. Dia diam saja dan dia terus belajar. InsyaAllah lama-lama dia akan alim. Dia akan tahu. Ilmu tu tambah sikit. Yang jahil tu dia saja.
tak memberi mudarat pada orang lain. Ada pun murakab, baru belajar sikit. Yang tu tak kena, yang ni tak kena, orang tu tak kena, orang ni tak kena. Yang betul yang mana? Dia saja. Kerana dia pengaruh, orang suruh ikut dia pula, memberi mudarat pada orang lain. Dan seterusnya, hari ini kita sambung baca 1.4, penyesalan manusia atas kejahilannya di hari kiamat. So kita dah nampak lah dulu, kalau masih ingin berada dalam kejahilan, maka you akan menyesal di negeri akhirat. Maka dalil yang saya datangkan surah Al-Kahfi ayat 49, tafsirnya ada 3, Al-Misbah, Qabs min Nuril Quran, dan tafsir kontemporari Al-Maraghi. 3 saja. Saya buat main berdasarkan dalil 1 tadi, surah Al-Kahfi. Tengok saya letak nombor 1 kecil di situ kan. Muka surat 46. Muka surat 46. Tu ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Pasal saya tak letak depan kan? Pasal saya letak sini, saya mau dia seragam sekali. Okay, dia kalau siapa biasa tulis ni, dia bila masuk teks Melayu nak masuk teks Arab, so dia punya space tu dia akan lari je, dia akan lari. So nak bagi cantik, saya tak belakang lah, saya tak nombor 1 situ. Depan pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi dah saya sediakan catatan di situ, maka saya letaklah di situ. Okey. Maka maksud dia, dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Kitab saya, buku catatan saya, dan tuan-puan semua, satu hari kita akan dapat dia. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu, mujrimina, merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dapat buku tu, orang yang berdosa hati dia gemetar, takut. Pasal benda yang ada dalam buku tu. Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya. Wa yaquluna ya wailatana, abih celakalah kami. Mani hadzal kitab, ni kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Buka dalam tengok, terkejut. Ni buku apa ni? Benda yang kita tak ingat dah, yang halus, yang besar, ada di situ. Mulut ni duk kata ni buku apa ni, semua ada dalam ni, tak tinggal satu pun. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Kepada bayi kitab tu, hang tengok, buka dalam, takut orang yang berdosa. Maka dia ingatkanlah sekali Tuhan sebut, Allah tidak pernah berlaku zalim kepada seorang pun waktu tu, melainkan hang punya tangan yang buat. Dosa tu kita sendiri yang buat. Satu kita minta sangat-sangat waktu hidup ni, ya Allah, dosa yang aku dah buat dulu, mohonlah ya Allah, padamkan dia. Tak mau. Kitab ni kalau boleh dapat, biar dia dapat daripada sebelah kanan. Buka sonok. Dapat tu sonok dah, buka lagi sonok lah. Okey. Tengok balik muka surat 3 tu. Itu makna dia yang saya bacakan sebentar tadi. Keadaan genting dan menakutkan itu terlihatlah. Suasana waktu tu, keadaan genting dan menakutkan itu terlihatlah kehinaan
dan kekerdilan terpancar dari wajah orang berdosa. Kaku melihat perbuatan silam sehingga terpaparlah penyesalan yang tidak berkesudahan. Inilah suasana perhitungan amal di akhirat. Kita kalau ingat mati ni memang takutlah. Memang takutlah. Saya hari tu di Taman Melati, di Masjid Taman Melati tu, siapa biasa semayang di situ, dia tahu ada satu orang siap. Dia 70 lebih. Jadi bila saya mengajak 5 tahun lah, tuan-tuan dulu baru dia masjid tu. Tapi lama lah. Dia bila saya ajak, dia mesti ada duduk di depan. Bulan lepas saya pergi dia dah, kita baru nak start baca Al-Hikam. Untuk ingat dulu mula-mula masa saya nak start baca buku ni, saya kata saya buat satu kisah tuan guru Zainul Asri, tak silap saya miss. Dia kata kita nak start baca buku, beli buku dah, Haji tu beli, semua beli buku dah. Bulan depan dia masuk ICU, kemudian meninggal. Tak ada buku beli dah. Saya sebut yang tu kan. So di sana pun saya sebut yang tu juga. Starting bulan lepas nak start. Saya mai bulan ni AJK kata dia tak ada meninggal. Dia beli buku saya. Saya amat cerita tu. Ni saya rasa macam aku bersalah kepada kan. Meninggal dia. Dan saya sempat salam dengan dia bulan lepas. Dia beli buku saya, nak belajar Al-Hikam. Ustaz nak belajar, dia beli buku saya. Lepas habis tu salam dia mah habis, dia akan salam saya. Dia tutup mic, dan dia balik. Tu kerja dia. Saya nak beritahu kata dia mati mudah. Dia pun cerita dia mati mudah sangat Ustaz, dia kata. Dia di depan ruang sana tu ada masjid, letak kursi urut, dia duduk di situ. Dan dia duduk Ustaz, dia bangun petang, dia bangun Ustaz, dia sikit perut, dia duduk balik, mati. Duduk balik, mati, keluar buih, duduk sini. Mati dia mudah, 70 lebih. Mudah satu cerita. Yang kedua cerita tu, dia tak susah siapa-siapa. Tak ada bagi susah anak. Hatta anak sekalipun tak bagi susah siapa. Tu yang kita minta, panjang umur kita, ya Allah, dalam kebaikan. Dan kita mati tu biarlah, tak mau bagi susah siapa. Umur panjang, sihat tubuh badan, boleh buat amal ibadat, mati mudah. Tu. Jadi saya terasa sebab setiap kali kuliah mesti dia ada. Dia orang yang selalu ada di depan ni. Kalau tuan-tuan duduk di sini, kenal seorang-seorang muka ni. Yang selalu ada dan yang selalu tak ada. Kan? Muka ni semua saya kenal ni. Kan? Jadi bila tak ada tu terasa. Tengok tempat dia duduk selalu. Mudah-mudahan, suatu saya selalu sebut, buku beli, tak ada nang mati. Mudah-mudahan dia jadi saksi di negeri akhirat nanti. Yang kita duduk dalam majlis ilmu, ada niat dah tu nak belajar, tak ada belajar. Ni dia mai, dia nilai. Okey. Nak suruh dia beli buku ni, nak kena sebut wajahadu bi amwalihim, orang yang berjihad dengan harta dia. Wahai RM10 lah buku tu. Bukan RM10,000, nak suruh kuat RM10 tu, nak kena bagi tahu ya Quran. Bukan apa pun, supaya dia sedar bahawa walaupun jumlah dia sikit, tapi dia ada nilai yang besar di sisi Tuhan. Tu nak apa? Okay. Sesuatu kita hidup masih ada peluang, gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Ambil masa, ambil ruang, cari belajar. Duduk dalam majlis ilmu supaya kejahilan kita tu, bila duduk tahulah tang mana silap. Pasang niat dah nak berubah, mati. Tuhan nilai niat tu, bukan amal hang tu. Amal tak usah duduk rasa hebat lah, yang kali saya sebut. Inilah suasana perhitungan amal di negeri akhirat.
Menyesal tak kira dah. Rasa rugi sangat-sangat. Menyesal dalam dunia ni boleh lagi, akhirat habis, tak ada peluang. Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan setelah semua manusia berkumpul di padang mahsyar, tempat perhitungan, diberikan kitab yang memperincikan amal masing-masing. Lalu engkau akan melihat orang beriman dan beramal saleh bergembira. Melihat kitab amal mereka sedang para penderhaka, baik musyrik maupun muslim, yang bergelimangan dengan dosa, berada dalam keadaan terus menerus ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, kerana mereka sedar bahawa siksa Allah akan jatuh kepada mereka. Selanjutnya dalam potongan Al-Kahfi ayat yang kita baca tadi, dan mereka berkata, aduhai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dalam tafsir Qafs min Nuril Quran dijelaskan bahawa orang berdosa penuh penyesalan. Mereka berkata, celakalah kami kerana apa yang telah kami perbuat di dunia. Itu beza dia sikit. Lafaz dia. Mereka juga berkata, mengapa kitab ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar dari amal-amal kami, melainkan ia dicatatnya. Begitulah keadaan orang berdosa, ketakutan kerana melihat akibat yang mereka alami. Disebutlah ayat tadi kita baca, mujrimin, bukan kafir. Maksudnya orang yang berdosa. Selanjutnya, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dikenal sebagai satu ahli tafsir kontemporari berpengaruh melalui karya monumentalnya berjudul Tafsir Quran Karim, atau lebih dikenal dengan Tafsir Al-Maraghi yang berjumlah 30 juzuk. Dijelaskan ini lafaznya dalam tafsir itu sedikit berbeza lah, bahawa mereka berkata ketika melihat catatan-catatan yang terdapat dalam isi buku masing-masing, kata dia, amat besar penyesalan kami atas kelalaian kami. Itu poin dia, dalam menunaikan kewajipan terhadap Allah. Menyesal apa tu? Orang berdosa tu menyesal sebab dia lalai. Lalai ni dulu saya explain banyak kali dia. Masuk waktu semayang, saat dia kupi ataupun dia pi semayang, dia buat lebih kurang semayang tu, lepas batuk di tangga saja, semayang laju, baca pun tak tahu apa yang dia baca dah, lalai. Nah, so ni di padang mahsyar nanti dia menyesal, dia teringat benda tu. Aku ada masa tu, pasal apa lah aku tak buat betul-betul, pasal apa lah aku tak fokus betul-betul. Itu yang setengah ayat dalam Quran tu sebut. Dalam surah Sajadah sebut, selalu kita baca pagi Jumaat, kembalikanlah aku ke dunia. Nak buat apa tu? Nak beramal saleh. Dalam ayat yang lain juga sebut fima tarak, bagi sat saja peluang untuk kami, ya Allah, nak balik dalam dunia ni, nak buat amal saleh. Kalau boleh nak zikir sikit saja, cuma minta peluang sat saja. Sat tu tak ada dah, tak ada. Nah, amat besar penyesalan kami atas kelalaian kami dalam menunaikan kewajipan terhadap Allah. Mengapakah buku catatan ini? Takkan benda ni pun tulis. Nampak? Tidak meninggalkan barang yang kecil maupun yang besar kecuali tercatat dan dihitungnya. Kitab ini meliputi segala yang dilakukan oleh manusia. Lebih lanjut digambarkan perumpamaan sesuatu jiwa. Contoh, sesuatu jiwa tidak lain hanyalah seperti suatu filem yang dipasang oleh juru foto. Setiap gambar yang jatuh padanya akan ditangkap dan disimpan, baik gambar berbahaya maupun bermanfaat. Lakonan kita hidup dalam dunia ni. Maka apabila telah disingkapkan, barulah kita tahu kebaikan maupun keburukan, keutamaan maupun kerendahan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hakim yang maha adil telah berjanji pahala kepada mereka yang taat dan mengazab yang berbuat maksiat sesuai dengan apa yang dilakukan dengan seadil-adilnya. So saya peringat sikit di situ, satu saja ayat Quran surah Kahfi yang kita baca tadi. Kalau kita masih lagi nak berada dalam kejahilan, maka kita akan rugi. Pada tahu dah silap kita di mana, kita tahu dulu.
basit dan murakkab. Saya sebenarnya mesej yang saya nak sampaikan, saya pusing mengata, saya jumpa macam-macam orang. Kan? Kita ni satu saja. Pilih mana pun pusing satu dunia, satu saja yang saya pesan. Okay? Dan buka kitab mana pun yang itulah dia pesan. Kalau kita nak jadi orang baik, kalau kita nak jadi orang baik di sisi Tuhan, apa yang kita dengar, benda yang baik, kita agama Islam ni, okay, saya fokus pada Islam. Dia suruh kita buat benda yang baik, taat dan sebagainya. Benda ni tak elok, dia peringat kepada kita. Kita bila dapat saja mesej tu, kita mau simpan dalam hati. Aku nak berubah. Mesti mau simpan dalam hati, aku nak jadi orang baik. Pasti yang boleh jadi orang baik. Pasti. InsyaAllah, biiznillah. Itu saja. Bila kita boleh disiplin diri, kendiri, latih diri kita, automatik keliling kita akan baik. Automatik. Anak, isteri dan sebagainya. Ini umum saya cerita. Tarbiyatul aulad pun cerita macam tu. Kalau hang cerita bab menikah pun macam tu. Dia tak tekan pada hang cari pasangan yang baik nombor satu. Dah. Dua jilid. Dia tekan nombor satu, hang jadi orang baik. InsyaAllah zuriat keturunan akan jadi baik. Tapi kalau dah menikah nak buat macam mana? Tak apa. Ni ada lagi. Bukan suruh nikah satu lagi. Ni ada peluang lagi, aku kata. Nak berubah. Tu dulu. Saya dia kata cantik. Dah. Ni ada peluang. Kita duk dengar, tak apa aku nak berubah. InsyaAllah Tuhan tentu. Kira nak menikah ya. Langkah kanan. Okey. Habis. Itu mesej saya nak beritahu. Kadang-kadang ada satu orang tu AJK, dia meninggal. Dia meninggal sebab dia stres. Dia bendahari. Ada satu tempat lama saya kenal. Dia memang bagus sangat, bagus. Lama. Dia gout. Dia ada beberapa penyakit tapi dia kerja lagi, jalan pun macam tu. Di pejabat pun dia urus kuliah, di masjid pun dia urus kuliah. Satu hari tu imam mesej saya. Dia kata nama sekian-sekian, saya lupa siapa dia ni. Dia hantar gambar. Saya pun kata, lama saya tak jumpa Haji ni, boleh bagi nombor telefon tak? Siapa dia? Dia kata, ni Haji dalam gambar ni, dia mati dah. Dia kata, saya kata, biar betul. Jangan buat lawak. Dah betul dia mati dah. Pasal apa mati? Dia punya tekanan dakwah tu terlalu tinggi. Selalu bila saya jumpa dia tak ada benda lain dia nak cerita. Dia akan kata, Ustaz depa ni, AJK ni memang tak betul. Saya buat tu tak kena, saya buat ni tak kena. Budak nak pergi Mesir, saya tolong bagi duit sikit, depa marah saya. Dia cerita semua benda yang negatif lah. Stres. Kalau belajar psikologi, benda tu bahaya. Dia tak pernah tanya saya, Ustaz macam mana hari ni, okey kata lah. So saya dengar apa yang ada. So bila dia meninggal, saya rasa macam pasal pola masa dia duk cerita dengan aku tu, aku tak potong cerita dia tu, bagi aura positif. Tak apa Haji, kita buat kerja ni, Tuhan bantu kita insya-Allah, positif. Dia mati dia, terkejut saya. Sebab tu diri kita ni kenal, dulu saya dah sebut dah pada mula kan, kita tak akrab dengan diri kita, kita tak kenal diri kita. So kontrol perasaan tu, aura positif dan aura negatif. Boleh mau mati. Dahsyat dia. Okey, biar terus sikitlah. Berubah insya-Allah kita jadi orang baik. 1.5. Oh, dah habis saya punya. Dah 7 minit. Jenis dosa. Kalau tak nampak lagi, saya datangkan lagi. Jenis dosa 4. Kesalahan atau kederhakaan yang dilakukan orang mukallaf dapat dibahagi menjadi 4. Dari 4 ni dia bercabang-cabang lagi. So kita perlu mengarah ke sana agar kita mengetahui mana yang lebih berat kesanya dan mana yang lebih ringan.
Daripada 4 tadi cabang. So kita perlu perhati di cabang-cabang tu satu-satu. Bukan untuk kita kata, oh yang ni ringan tak apa, yang ni berat tak dia buat. Tak. Sekalipun sebenarnya semua berbahaya. Nama kata dosa menjauhkan kita dari Allah, memberi karat pada hati, menghambat kebaikan dan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Sama saja dosa. Dosa duk kata, oh yang ni ringan, yang ni berat. Tak. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bahawa dilihat dari tabiat. Apa dia tu? 4 tadi. Tabiat, tempat, pengaruh, darjat. Semua ada situ lah tu. Tinggal nak highlight saja. Okey. Yang pertama tabiat. Dia cabang A, B. A meninggalkan apa yang diperintah, B mengerjakan apa yang dilarang. Dilihat yang kedua dari tempat, dibahagi menjadi kederhakaan anggota tubuh zahir dan kederhakaan hati batin. Zahir, dosa yang kita buat dengan mata, telinga, hidung, tangan, kaki dan sebagainya. Batin, dalam, dosa yang kita buat dengan hati. So hati itu penting sangat-sangat untuk kita jaga dan perhati dia. Dosa duk pikul tempat lain, fikir benda dosa, nak zalim orang, nak tipu orang dan sebagainya. 2, 3, dilihat dari pengaruh. Ada dosa yang terbatas pengaruhnya pada dia saja, pelaku, tidak tempias kepada orang lain, dan ada dosa yang pengaruhnya mengimbas kepada orang lain. Dan yang keempat darjat, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Tu nak bagi nampak lagi tu tang mana kita punya kesilapan untuk kita baiki. Okey. Habis. Syukur sampai dekat tu. Nanti kita baca, ke saya nak baca lagi. Cuba. Faktor kejahilan, faktor terjerumus ke lemah dosa. Siapa buat dosa tu? Ada 6. Ujian, cubaan berupa kebaikan dan keburukan. Yang kedua, lemah iman. Yang ketiga, cinta dunia dan selalu ikut hawa nafsu. Yang keempat, lalai. Yang kelima, godaan syaitan. Dan yang keenam, balik pada tajuk buku yang pertama, iaitu kejahilan. Nampak? Dan akhir sekali, kesimpulan dia. Okey. So yang tu saya baca pada kuliah yang akan datang kot. Boleh lah. Okey. Tak boleh. Tak boleh main banyak sekali di bawah saya. SOP ketat sikit. Saya bukan kluster Kedah lah. Awal. Ada satu masjid tu, saya mai, dia kata apa saya? Ini orang kampung ustaz yang pasal. Apa nama? Siva Gangga. Dia orang kampung ustaz yang pasal. Aku lah hati kata, dia ini lama dah hidup ni, kata ni. Kan, hantu raya betul. 3 tahun dah aku tak balik Kedah tau. Bagi tahu awal. Tu betul. Wah, saya Kedah ya, kluster. Okey, so yang tu kita baca pada kuliah akan datang, insya-Allah biiznillah, dengan izin Allah pada Subhanahu Wa Taala. Buku ni sebelum tu saya lupa. Buku kejahilan ni kalau doktor saya dia tak suka tajuk kejahilan. Dia kata apa buat tajuk kejahilan? Sebab dia psikologi. Negatif lah, negatif kan. Tapi dia non muslim lah. Non muslim, dia suka Islam. Dia selalu baca Quran, dia puasa. Semua dia masih belum ada hidayah lagi lah. Dia kata ni negatif. Saya nak beritahu, kata di sini kejahilan. Dan next bila kita habis buku ni, kita dah tahu silap kita di mana dan kita baiki. Saya akan bawa satu tontonan untuk satu buku yang positif lah, untuk lebih positif daripada yang ni, insya-Allah. Bismillah. Bukan nak bagi aura negatif tu, tidak sekali-kali. Cuma kita nak baiki diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa dan kesilapan asbab daripada kita mengenali kekurangan diri dan memperbaikinya. So, saya akhirnya ucapan aqulu qawli hadza
wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.